العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فهذه رسالة مشتملة على المسائل المهمة في علم الكلام. Baik, kita sambung lagi muzakarah kita Jawahirul Kalamiyah. Kita masih lagi pada khutbah kita bagi tuan pengarang kita ni, kata dianya inilah ni orang panggil isim isyarah. Isim isyarah. Isim nama isyarah. Nama bagi menunjuk, itu isim isyarah. Jadi tiap-tiap isyarah berhajat kepada musyarun ilaih, benda yang ditunjukkan kepadanya, itu dia panggil musyarun ilaihi, dia panggil. Maka inilah, mana inilah benda yang ditunjuk je, itu dia panggil al-ibaratu. Beberapa al-ibaratu, beberapa ibarat-ibarat al-atiyatu yang lagi akan datang fi zihnil musannifi, yang berada di dalam kepala otak tuan pengarang. Beberapa lafal-lafal yang lagi akan datang yang masih berada di dalam kepala otak tuan pengarang kita ni akan jadi sebuah risalah. Sebuah risalah. Apa risalah? Iaitu beberapa helaian kertas yang sedikit tapi mengandungi manfaat yang sangat besar. Itu dia panggil risalah. Dia panggil bahasa sekarang kata surat kirim. Tu dia tak kata inilah kitab. Dia tak ada itu. Dia kata risalah, beberapa lembaran kertas yang sedikit tapi mengandungi manfaat yang sangat besar. Ini orang panggil khisalum mahmudah. Orang panggil perkara budi-budi perkerti yang terpuji daripada tuan pengarang kita ni, iaitu mimbabit tawadhu' musannif, daripada bab merendahkan jiwa oleh musannif. Dia tak kata inilah kita. Aling dia karang kita. Inilah perkara yang lagi akan datang, yang akan ditulis ini akan jadi sebuah surat kiriman. Surat kiriman. Tapi jangan pula kita kata surat kiriman ni macam surat TMB Telekom kiriman, tapi mengandungi manfaat yang sangat besar. Apa manfaatnya kalau kita belajar kitab ni? Iaitu mengesahkan akidah kita, mensahihkan iman kita. Maknanya apa dia panggil? Kita sedang berurusan dengan Tuhan, anak kunci syurga. Gitu lah. Sebab apa kata lagu tu? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga tu ialah la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Melayu sebut tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu Melayu Kelantan sebut. Kalau Melayu Selangor sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu dia panggil terjemah baru. Naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab sebut la, tidak. Tidak ada, maknanya la, tidak ada ilaha Tuhan illa melainkan Allah tu Allah. Maknanya gapo dia? Ni banyak orang tak reti tu. Tu ni.
Almarhum Tok Guru hamba Sayyidi almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Dia cerita zaman dulu Tok Peti Haji Ahmad Mahir, Tuan Guru Haji Ahmad Mahir, Tok Peti Kelantan. Dia digelar dengan Mahir ni oleh Syekhul Azhar sebab dia alim dalam ilmu usulul fiqh dan usuluddin. Ilmu kita mengaji ni usuluddin. Satu harinya orang kampung jemput ceramah. Tajuk ke apa? Ekonomi Islam. Wow, hebat ceramah dia ni. Cara ekonomi Islam besar ni, cara ekonomi Islam. Nah, bila sampai di tempat ceramah, almarhum sahibus samahah Tuan Guru Haji Ahmad Mahir tanya orang hak je jemput dia, hak je undang dia, pihak penganjur, gapo dia makna tak ada Tuhan melainkan Allah. Gapo dia makna la ilaha illallah. Penganjur kata tak ada Tuhan melainkan Allah tu guru. Hak tu terjemah. Dah gapo dia makna tak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Duk kelik-kelik ke Arab, lepas tu Melayu. Pakai Arab, pas Melayu. Gapo dia hak sepatut orang Arab kena faham, orang Melayu kena faham? Tak tahu gapo sekarang. Akhirnya ceramah tu tak jadi ekonomi Islam. Ceramah malam tu nya ialah tajuk la ilaha illallah. Itu ni. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna la ilaha illallah? Makna mutabaqah. Dia panggil makna ni ada 3. Makna mutabaqah, makna iltizam, makna tadammun. Duanya dipanggil makna tafsilian, satunya dipanggil makna ijmalian. Itu. Kita duk ngatik la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hak ngatik-ngatik lah. Hak ngucap syahadat tiap-tiap kali semaya dah. 5 kali sehari tu, 2 kali tiap-tiap kali semaya malaikat subuh so tak ada tasyahud awal. Duk ngucap ke asyhadu. Tambah asyhadu nah. Aku sanggup jadi saksi. Allah an budak tu akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Gapo dia lah. Tu bahaya tu. Sekira-kira hakikatnya kalau kita tu tak reti makna la ilaha illallah, artinya kita tu saksi dusta. Nah, orang panggil saksi dusta. Tak tahu tapi kata tahu. Tak nampak tapi kata nampak. Nah, dosa dah. Dosa dah. Kita tak nampak mamak tu curi, kita kata ya, saya saksi dia curi. Pelawu orang panggil, nipu. Kalau menipu dengan Tuhan tidak berdosa besar. Jak syahadat tak reti makna, sekira-kira hakikatnya Tuhan bakit lawak. Tuhan kata kazabta, mubohong. Tu. Kalau dusta dengan manusia saja dihukum berdosa, bahkan satu alamat, satu tanda daripada sifat orang munafik. Bukan orang munafik, alamat, tanda. Jangan pula orang berdusta kita tahu menata ni munafik dah ni. Munafik tu makna kafir di batin. Izharul Islam fil lisan wa ikhfaul kufri fil jinan. Menyembunyikan kufur di batin hati, menzahirkan Islam di lidah. Itu munafik dia panggil. Kafir lah maknanya munafik ni. Cuma berlakon jadu. Ada pun orang mukmin, orang Islam, dia tidak munafik. Cuma kalau bersifat ngebohong tu orang panggil gitiru perangai orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Bila bercakap dia dusta. Kalau bila dusta tu satu daripada dosa. Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan dosa, maka Allah Ta'ala titikkan dalam jiwa hati dia tu dengan titik hitam. Dukhan hakikat, asap hakikat. Bukan hasad hissi, bukan hasad, orang panggil asap maknawi dia panggil. Orang tak nampak dengan mata. Asap hissi ni pun asap trailer, asap motor, ke asap tuti, ke asap rokok, ke berapa tu dia panggil asap hissi. Nampak dari mata. Ni asal hakikat tak nampak, masuk menerpa dalam hati kita, lekat lah tu. Tiap-tiap kali ngucap syahadat ngebohong lagu tu, tiap-tiap kali itulah titik hitam masuk, dukhan asal hakikat masuk.
Orang makin berzikir, makin ingat ke Tuhan, makin lembut hati, makin apa akhirat sebenar, hak tu hak, batil tu batil, dia makin berzikir, makin semayang, makin ngatik, makin ngocak, makin tak nampak benda hak tu hak, benda batil tu batil, makin kerah hati dia, makin jahat perangai dia. Apa? Aduh. Ada tu ni. Kerah hati tu. Di mana ilmu nak bahas orang panggil tentang makna la ilaha illallah ni ilmu tauhid, ilmu aqaidul iman, ilmu akidah. Dah ilmu ni la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, makna mutabaqah, makna yang muafakat dengan makna ketuhanannya ialah la ma'buda bihaqqin fil wujudi au fi dhihnil mu'mini au fi nafsil amri illallah. Tidak ada zat yang kita sembah dia tu tepat betul kena ke zat Tuhan sendiri, ataupun zat yang disembah dengan tepat pada zihin orang mukmin, ataupun tidak ada zat yang kita sembah dengan sebenar kena tepat pada realiti wakil dia panggil, melainkan Allah satu-satunya zat kalau kita sembah dia tu tepat betul. Itu makna mutabaqah. Itu ni makna mutabaqah. Tak boleh kita kata la ilaha, tak ada Tuhan berhala, tak ada Tuhan tokoh, tak ada Tuhan yang disembah oleh orang bukan Islam, tak kena gitu. Tu ada lagi orang duduk faham lagu tu. Tak ada Tuhan, Tuhan mana tak ada? Tuhan berhala, Tuhan tokoh. Tak ada apa-apa. Patukih dia tak? Ada ke tak ada? Ada. Benda ada tak boleh kata tak ada. Bohong dia panggil. Nuhuk di Kelantan tu. Kau tidur tak bangun-bangun. Kau bangun tak duduk-duduk. Kau duduk tak tidur-tidur. Ada tak? Ada. Apa kata tak ada Tuhan mana? Tak ada Tuhan tokoh, tak ada Tuhan. Tak ada apa, ada. Lagi pula tokoh berhala tu Tuhan ke? Tuhan ke? Bukan. Sejak di awal lagi bukan Tuhan dia panggil. Makhluk, batu. Apa yang kata Tuhan pula ya? Ni ada juga orang yang nak ajar Tok Guru. Tok Guru kata ingat ke Tuhan lah weh. Syukur ke Tuhan lah ni. Dia kata apa ustaz sebut Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni banyak. Tengok. Tuhan ni banyak. Banyak ke Tuhan? Siapa kata Tuhan banyak, dia dah kafir. Tuhan ni tak ada lolo. Sebut Tuhan kena ke Allah tu, sebut Allah kena ke Tuhan tu. Apa Tuhan banyak pula dah? Ada orang demo batukih sebut kata Tuhan. Dah mu nak jadi supaya tak kenal Tuhan apa dia juga. Kita orang mukmin kenal Tuhan siapa, tiba-tiba dia ikut orang cak antara aib gapo atau Tuhan juga benda bukan Tuhan. Gitu kan? Ada tu orang jenis koyak juru, koyak aling lah dia nya. Tok Guru kata syukur ke Tuhan lah. Ingat ke Tuhan. Dia kata Tuhan. Sebut Allah lah ustaz. Tuhan ni banyak. Iya. Nampak orang lain ni nak ajar Tok Guru, dia sendiri jahil pak kata belakang. Ni pak kau tulah belikat jahilnya. Tuhan banyak warna, Tuhan tak ada lala. Sebut Allah kena ke Tuhan tu, sebut Tuhan kena ke Tuhan Allah tu juga. Sebut lagi Allah, syukur kepada Allah. Tuhan, Allah tu Tuhan, tak ada lala. Syukur ke Tuhan, kena ke Allah tu Tuhan, tak ada lala. Lagu tu. Tak sah kita nafi Tuhan tak sebenar sebab apa? Pertama, Tuhan tak sebenar tu ada. Yang kedua, Tuhan tak sebenar tu bukan Tuhan, makhluk. Tuhan plesu tu Tuhan. Duit plesu Tuhan. Duit plesu tu duit. Pergi beli di Jaya mana bawa duit plesu. Nak bayar. Kesha kata duit plesu ni. Duit plesu pun duit ambil duit plesu ni tak boleh guna. Duit juga. Nyata apa kesha situ duit plesu bukan duit. Tuhan plesu bukan tu Tuhan. Apa duk napi Tuhan plesu? Lagi pula kalau kita napi la ilaha. Jadi lagu tu makna dia. Sebab apa? Sebab illa pada kata illallah tu illa muttasil bukan illa munqati'. Apa dia pula illa muttasil illa munqati'. Kau tanya gapo lah. Kalau orang ngaji pondok dia tahu. Cuma nak ayatnya illa muttasil, benda hak selepas daripada illa dengan sebelum daripada illa benda yang sama.
Maka sebab tu la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin. Tidak ada zat yang disembah dengan sebenar. Mana apa? Nabi Tuhan hak sebenar. Tak ada Tuhan hak sebenar. Tak ada Tuhan hak sebenar. Lepas tu Allah tak ada juga. Jangan. Kalau dengan Allah pun tak ada, kafir juga ketika tu. Tak ada Tuhan hak sebenar malaikat Allah. Maknanya tidak ada Tuhan hak sebenar. Kita nafi di situ, nafi Tuhan yang sebenar. Tapi Allah kita nafi dah. Dah. Hak selain pada Allah. Tuhan hak sebenar selain pada Allah ada tak? Ada? Tak ada. Betul tu kata tak ada. Tuhan yang betul selain pada Allah ada tak? Tak ada. Maka kita kata la ilaha, tak ada Tuhan. Tuhan ada tak ada? Tuhan yang sebenar selain pada Allah ada tak? Tak ada. Betul tu, betul. Illallah itu menandakan Allah kita tak nafi sejak daripada kata la ilaha lagi. Nah, melainkan Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Itu dia panggil makna mutabah atau makna mutabaqah. Kenapa dia Tuhan yang sebenar? Sebab dia ada hukum ketuhanan, masuk makna lazim pula. Apa? La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap yang lain melainkan Allah, zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Apa makna terkaya? Dia tak berhajat apa-apa, lepas sebuah serbi. Selain daripada dia semua berhajat ke dia, tak boleh lepas dengan dia belakang. Walau nak kelip mata, walau nak ketuk, walau nak menguak senguak, walau nak gerak satu gerak, nak diam satu diam, walaupun kumeh halus kecil sekali mana, masih wallah selain pada Allah, semua tak boleh lepas dengan Allah. Aduh. Sebab apa dia tu zat yang tak berhajat gapo-gapo, muga lain tak boleh lepas dengan dia. Zat yang lepas sebuah serbi, tak berhajat gapo-gapo, bebas dia. Ghani mutlak. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Nah, bukan kita duk semaya ni gagah je bukan. Yang kata kita semaya ni sedaplah Tuhan, kita duk semaya 5 kali sehari tu ya gagah. Dah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang syukur tu dia syukur untuk diri dia sendiri. Apa syukur? Sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Seorang hamba dia guna apa pemberian Allah mengikut apa Allah Ta'ala perintah. Itu mana syukur. Nah, kita semaya, kita puasa, jaga aurat kita, jaga jangan buat jatuh maksiat, kita jangan buat maksiat ke apa, taat perintah Tuhan. Itu syukur dia panggil. Siapa syukur? Fa inna ma yashkuru li nafsi. Dia syukur untuk diri dia, bukan untuk aku. Dia kata aku tak ada berhajat dengan syukurmu, dengan ibadatmu, dengan semayamu, dengan puasa rohamu. Wala kapih habis licin atas muka bumi manusia sebuti bumi wala iyadu billah. Tipu ketuhanan dia. Tuhan tetap Tuhan. Bukan kata kita tak semaya kat lembek, Tuhan apa lah mamak tak semaya sedih. Bukan gitu Tuhan. Apa lah itu? Aduh. Jadi jangan ingat kata kita semaya gagah dia dah. Dia gagah dia dah. Dia ghina mutlak, ghani mutlak. Mana apa? Kaya ngoti-ngoti, betul, kaya mutlak tanpa bila qaidin, tanpa kait. Kita makhluk ni kaya dengan kait. Kait apa? Kaya dengan sebab banyak harta, banyak rumah, banyak bini, banyak anak, banyak pakar, banyak duit. Hilang hak banyak tu, hilang kaya. Nah, dulu kaya ni, pahala ni apa perdana. Apa tak ada kata habis kaya tu orang panggil rina bil qaidin, kaya dengan sebab kait. Tuhan kaya mutlak apa tak berhajat gapo-gapo, lepas sebuah serbi daripada berhajat kepada selain daripada dia. Pas lain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia belakang. Itu tu kenapa dia ada dua hukum ketuhanan ni. Keluarlah nanti sifat 20 kita nak mengaji. Kerana mesti dia kena ada, mesti dia kena sedia. Kalau dia tu harus ada, bermakna harus tiada, makna berhajat, tak boleh lepas kepada yang mengada yang meniada. Kalau dia tu baru ada, bermakna dulunya tak ada, sekarang baru ada, hajat kepada yang mengada. Kalau dia tu binasa, nescaya dia berhajat kepada yang membinasakan dia. Kalau gitu dia mesti kena bakok.
Masuk sifat 20 ni. Tu mengaji sifat 20 tu nak reti makna lazim. Bila dah kita reti makna mutabaqah, makna lazim, barulah ketika mana zikrillah kita duk mengati afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahul ilah. Gitu kan? Tak ada Tuhan melainkan Allah, Allah Tuhan. Tu makna ijma'. Makna tadammun. Contoh kita pergi rumah wakil ayat YB. Ketuk beri salam. Assalamualaikum. Anak dia jawab, Waalaikumsalam. Cari siapa? Cari YB. YB ada di rumah. Anak dia kata, tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Ayat dia cakap gitu. Gapo kita faham? Gu kita, kawan kita tanya, apa awak faham anak YB cakap? Kalau kita ulang balik anak YB cakap, ke mana kita tak faham? Kopi pih dia panggil. Anak YB kata tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Hak tu hak anak YB kata, mu faham ke apa? Hak mu faham dalam kepala otakmu. Bila anak dia kata tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB, gapo kita faham? YB seorang ada dalam rumah ni. Itu makna tadammun dia panggil. Buta biti 10 ya. Allah, gua kita kata tak ada seseng habuk dalam poketku melainkan 5 riyal. Kita tak apa, biar. Apa? Gapo kita faham? 5 riyal aja. 5 ringgit sahaja ada duit di dalam poket dia. Gitu kan? Aku tak faham 5 riyal. 5 riyal aja itu. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah jua atau sahajalah Tuhan. Itu bahasa standard. Kalau Kelantan lagi reka, Allah Tuhan. Gitu. Ya orang Kelantan ni ada warung sabdu dia ni. Allah Tuhan. Tak ada lain dalam maknanya. Allah Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Lah bro. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Gitu. Baru boleh mengerti cepat. La ilaha illallah, la ilaha dalam bro. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Allah sahajalah Tuhan. Kalau orang KL lumpuh, Allah sahajalah Tuhan. Allah je Tuhan. Gitu kan. Kalau orang Kelantan, Allah Tuhan. Allah Tuhan. Lagi dekat. Itu makna dia. Bapa boleh kata lagu tu? Daripada makna mutabaqah, makna lazim. Nak reti mana makna tu? Ni kita nak mengaji ni. Tu. Maka sebab itulah kita mengaji ni walaupun risalah. Inilah sebuah risalah. Apa maksud risalah? Beberapa lembaran kertas yang sikit, tapi mengandungi makna yang sangat besar, manfaat yang sangat besar. Apa? Yakni kita sedang berurusan geran tanah syurga dengan Allah Ta'ala, iaitu kunci syurganya la ilaha illallah. Itu tuh risalah mustamilatun alal masailil muhimmati fi ilmil kalam. Risalah mana? Yang mengandungi soal-soal, mana masalah. Soal-soalnya mana masalah. Perbahasan penting, al-muhimmah, yang penting dalam ilmil kalam. Ilmu ni panggil juga ilmu kalam. Sebab apa panggil ilmu kalam? Syekh Ibrahim Baijuri dalam kitab Tahqiqil Maqam, syarah bagi Kifayatil Awam, karangan guru dia Syekh Muhammad Al-Fadali Al-Azhari Asy-Syafi'i, dia mari dekat dengan 8 asbab kenapa dinamakan ilmu ni ilmu kalam. Satu daripadanya kerana ulama-ulama akidah, ulama-ulama tauhid dulunya bila mengarangkan, ulama mutakallimun dulunya bila mengarang ilmu kalam ni, dia akan kata al-kalam fi al-kalam fi bahsil ilahiyati. Contoh, al-kalam adalah perbahasan dalam menyatakan tentang ketuhanan. Contoh gitu. Dia start dengan tajuk dia al-kalam. Al-kalam fi bayanin nubuwati, perbahasan pada menerangkan tentang kerasulan, kenabian. Al-kalam fi bayanil ghaibiyati, ghaibiyah, perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib? Mana suka tengok ada satu TikTok Ustaz Soho, 1.1 million follower dia, Masya Allah. Dia kata benda gaib ni tuan-tuan ialah benda yang berlaku kepada kita di masa depan.
Ini. Itulah benda gaib. Itu tak masuk dengan definisi perkara yang gaib secara jamik dan mani. Perkara yang gaib atau sama'iyat, ghaibiyat, ini perkara yang kita dengarkan daripada khabar Rasul yang akal kita tidak campai. Sama ada perkara tu benda hak lagi akan berlaku atau benda tu hak perkara yang lepas dah. Seperti cerita Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, kaum Ad, kaum Samud, Nabi Soleh. Bila tengok? Ada? Dalam televisyen ada? Tak ada. Nak sini? Tak ada. Tapi kita percaya yakin sungguh benda tu berlaku. Kenapa? Keluar di mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu tiup sakakala yang kedua, tiup sakakala yang pertama, bakit balik pada kubur, kena halau kepada mahsyar, kena hitung, kena hisap, kena meniti atas sirat, ada syurga, ada neraka, ada kalalib, ada pengait-pengait ketika mana kita meniti di atas sirat. Siapa cerita bagian ni? Nabi Muhammad SAW. Maka benda ni hanya kita tasdik kerana ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ghaibiyah. Nah, itu makna ghaibiyah. Ini perbahasan ilmu akidah. Mana? Ketuhanan, kerasulan, perkara yang didengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sam'iyat pun dipanggil, khabariyat pun dipanggil, ghaibiyat pun dia panggil. Itu apa dia panggil? Silibus dalam perbahasan ilmu akidah. Ada juga mengatakan kerana apa ilmu ni panggil ilmil kalam, sebab perbahasan yang agak susah dalam perbahasan ilmu ni ialah tentang sifat kalam Allah Ta'ala. Itu ni kerana ramai orang bertukar di antara sifat kalam Allah dengan kalam lafzi Allah. Mana? Kalam lafzi atau kalam lafzi mana? Mishaf berhuruf bersuara bila baca bunyi suara berapa, ada mula ada akhir, start di Fatihah, habis di Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kan ada mula ada akhir, ada bagi, ada i'rab, ada binah, ada waqah, ada wasal, ada ibtidah. Itu kalam Allah tak? Ya, kalam Allah, tapi kalam lafzi. Itu perbahasan tersebut sangat panjang, nanti sampai di tempat dia lah kita bahasnya. Ada juga yang mengatakan ilmu ni dinamakan ilmu kalam. Kerana apa? Kerana ilmu ni tak boleh stay ngaji duduk gini. Tengok kau ustaz titik alibasita tak 2 3 titik tak boleh. Dia kena dialog. Kena dialog, kena ada tanya, jawab, kritik gimari. Kena dialog. Tu barulah jadi ilmu kalam, ilmu dialog, cakap. Kalau gini lah ke mana ustaz? Kena gitu. Dia tak boleh jauh macam penyanyi nasyid suaranya. Dia tak boleh gitu, tak boleh. Dia kena faham. Kalau Tuhan, kalau dalil Tuhan mesti ada, tentu tidak dia tak ada baharu alam ini. Kalau alam ni tak ada lah ke mana ustaz? Kena gitu. Nak mari orang panggil soal jawab. Kalau gini, bapa tu kalau tu. Natijahnya supaya i'tikad kita jazam, yakin, putus. Tu macam Quran kata lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada lagi Tuhan lain pada Allah buat langit bumi ni, jadi ke mana? Hacul bu langit bumi. Mana apa hacul bu? Sebutir zarah pun sejak daripada awal tidak mampu diciptakan. Itu kalau berbilai Tuhan. Kalau berbilai Tuhan, paling kurang berbilai berapa? 2. Tak usah kata sejuta banyak dah. Berapa ni? 2. Tuhan A, Tuhan B, 2 ekor Tuhan ada. Jadi gua nak 2 ekor Tuhan. Lemah kedua-dua. Kalau lemah salah satu, lemah kedua. Kadang-kadang dia pakat dua ni. Yang penting kerja sama. Kadang-kadang dia gomo dua ni. Kalau hak gomo tak ada masalah. Lah orang panggil burhanut tamano. Tu lagi senang. Kalau kerja sama lah ke mana ustaz? Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Lepas tu apa masalahnya ustaz? Tak ada masalah pun. Masalah bahlul. Apa tak ada masalah pula? Sedap dia tak ada masalah. Ya kena gini. Ilmu ni kena gimari berdebat. Apa jadi masalah ustaz? Beres lah. Langit makhluk Tuhan A, bumi makhluk Tuhan B. Masalahnya Tuhan ni mesti dia tak berajak gapo-gapo selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia. Tuhan A ni dia buat langit, Tuhan B dia buat bumi. Maka bumi ni berajak ke tak dengan Tuhan A? Tak berajak, sebab bukan Tuhan A buat dia, Tuhan B yang buat dia. Dia tunggu punggung gitu je ke Tuhan A. Langit berajak ke Tuhan B? Tak berajak, bukan Tuhan B yang buat dia. Bukan Tuhan A yang buat dia, Tuhan B yang buat dia.
Maka dia tunggu punggung gitu je Tuhan bim Tuhan buat dia. Lepas tu kalau ginilah orang panggil Tuhan, ada lagi selain daripada dia hak tak berajak ke dia, hak lepas daripada dia. Tuhan ke orang panggil itu? Tuhan lah ke tu? Bukan Tuhan lah ke tu? Nah, bila A bukan Tuhan, B pun bukan Tuhan. Lah nama sama pada dakwa ketuhanannya. Nah, itu salah satu contoh dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan, langit bumi nak jadi mana? Tak boleh ada sejak di awal. Itu makna la fasadata. Hacul lebur dengan mana sejak dia berdakwah tak boleh buat. Dah kata tak ada Tuhan orang mana? Tak ada langit bumi. Tak ada langit bumi betul tak? Tak apa. Ni belalok putih mata nampak langit ada bumi ada. Maknanya ada yang menjadi. Yang menjadi tak boleh dua, kena so tak ada lala. Gitu kan. Itu lagu tu. Itu so lagu tu. Ya ada 7 perbahasan dalil wahdaniyah. Baru so baru buka tu. Sebab kita tak mengaji lagi ni. Baru khutbah kita baru ni. Itu antara sebab kenapakah dinamakan ilmu ni ilmu kalam. Habis. Dia buat kurungnya. Apa ilmu kalam? Usuluddin. Dia takut kita tu tak tahu pula. Nang balah dengan masjid surah mana pula. Awak ngaji ke apa? Saya ngaji ilmu kalam. Wow. Kita ngaji ilmu usuluddin. Wow, awak lagi hebat. Padahal tu lah ya tu. Samah 50 sen ya. Orang kata panggil samah. Orang Selangor panggil 50 sen. Hidup balah tu. Samah ni 50 sen. Samah ni. Padahal dah kena tu lah ya. Ni ilmu kalam pun dipanggil, ilmu aqaid pun dipanggil, ilmu tauhid pun dia panggil, ilmu ma'rifatul ammah pun dia panggil, ilmu usuluddin pun dipanggil. Apa usuluddin? Akar bagi agama. Seolah-olah agama tu seperti pokok. Pokok. Tu pokok kena ada akar, kena ada batang ranting dan kena ada buah dia. Kalau pokok tu ada akar, tak ada akar, ada ranting tapi tak ada buah, maka boleh tu perduh lah. Maknanya tak ada tasawuf, tak ada ihsanuddin. Atau pokok tu ada akar saja, tak ada pokok tu. Sini tak ada apa, kena tebal orang lah tu orang panggil. Atau pokok tu boleh ada kalau tak ada akar. Ada cabut gitu ya pokok. Maka akar tu tunjang dia tu paling penting. Itu dipanggil usuluddin. Batang serta ranting-ranting itu dipanggil furu'uddin. Buah-buah daripada pokok itu dipanggil ihsanuddin. Inilah dipanggil agama ko ugamo ko igamo ikut panggilnya. Itu dapat ad-din al-millah. Itu agama. Jadi bukan agama ni bila kuat agama ni kena pakai spiok, mana serba janggut panjang, jubah labuh hari-hari duk heret ayat kami. Bukan kayak gitu agama. Orang jaga agama, orang kuat agama ni orang yang membetulkan akidahnya ahli sunnah wal jamaah, mengesahkan amal ibadat dengan syariatuddin dan memperbaiki akhlak jiwa dia dengan ihsanuddin. Walaupun tak pakai serba, tak kapiah, tak ada janggut, pakai seluar-jinya, pentingnya tutup aurat, bersih, maka dia tu orang beragama, orang kuat agama. Tu kita nak jadi betul balik stesen. Kita ni nampak orang agama ni kena serba piah ni. Kita tak ada ayu kuat agama, tengok kita tak ada ayu kuat. Padahal dia gesek atas jadah. Janggut panjang apa pusat tu orang kuat Islam ni. Kuat Islam kayak gitu. Kuat Islam ni betul i'tikadnya, sah ibadat, muamalah, munakahahnya. Itu baik hati, jiwa, budi, akhlak dia. Itulah maknanya agama. Ngaji ilmu usuluddin, furu'uddin, ihsanuddin. 3 ilmu ni fardu ainin. Fardu ain. Fardu ain. Mana tak boleh kita hatta anak ngaji masjid kita tak ngaji. Kalau dia mengaji dia lepas, dia tak mengaji dia tak lepas. Datut taklif dia panggil. Apa? Ikatan, tekanan, taklif hukum Allah Taala ni. Itu. Tu. Qaribatul ma'khazi lil afhami. Risalah yang melengkapi masalah-masalah penting dalam ilmu kalam ni, qaribatul ma'khazi lil afhami, yang dekat tempat ambilannya bagi segala faham. Itu terjemah lebih
harfin biharfin, yang senang difahamkan. Itu orang panggil terjemuh dengan secara makna itu, yang senang difaham. Itu ya permudah. Barangkalinya ada orang mengadu barangkali ke Tuan Syekh pengarang kita ni payah mengaji ilmu tauhid, maka dia pun mengarang ilmu tauhid kita dia risalah ni, Jawahirul Kalamiyah ni, dalam bentuk soal dan jawab untuk mempermudahkan kita ni memahami ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Ja'altuha ala tariqis su'ali wal jawabi. Menjadilah olehku akan dia ini risalah di atas jalan soal dan jawab. Itu khususun secara soal jawab. Di atas jalan soal jawab, mana cara dia sing soal. Kali kita akan masuk. Tengok sing soal. Ma makna al-aqidatil islamiyah? Apakah makna akidah yang dibangsakan pada Islam? Awak soalan. Jin jawab, bukan jin jawab. Ada jin tu isyarat kepada jawab, gitu. Wa tasahaltu fi ibaratiha, dan aku permudah. Dia kata dan ku cuba memudahkan ibaratnya. Wa tasahaltu, mana aku usahakan mempermudahkan fi ibaratiha, ibarat pada ibarat-ibaratnya. Tidak ibarat tu payah belik guna perkataan-perkataan yang susah nak difahami, tidak. Senang ibarat-ibarat dalam ni. Ibarat ni maknanya apa? Susunan ayat. Gitu makna ibarah. Daripada ibarah tu ada isyarah, gitu dah. Tuh wa tasahaltu fi ibaratiha tashilan litullabi. Maknanya aku usahakan, aku cubakan memudahkan ibaratnya. Seberapa dapat, supaya apa? Tashilan, akan sebagai mempermudahkan litullabi, bagi segala orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi dia buat permudah ni supaya kita orang yang mengaji ni berasa tak payah mengaji, mudah mengaji ilmu tauhid ni. Tak ada payah dia, mudah. Kalau dulu orang nak mengaji ilmu tauhid ni tak payah pakai sudah. Allah wujud apa erti? Ertinya ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada siapa? Tiada Allah. Tak ada apa belawan jadi tak ada Allah dah. Pening aku mengaji lagu ni. Maka kita buat cara mudah. Apa? Ada Allah, apa kita nak i'tikad dalam hati kita? Mesti ada Allah. Ada lawannya apa? Lawannya tiada. Lawan situ bukan maksud sparring, bukan omong bertanduk macam lembu menanduk lembu, kambing menanduk kambing. Tu hak silap behel. Lawan yang kau berlawan ni gocos sparring muai. Bukan. Lawan tu makna tak boleh beripung sekali. Itu. Ada tak boleh beripung dengan tak ada. Sedia tak boleh beripung dengan baru. Binasa tak boleh beripung dengan kekal. Tak serupa tak boleh beripung dengan serupa. Kalau serupa tak serupa dah. Kalau tak serupa dah. Lagu tu apa yang kau dah gitu ni. Sebab tu sebenarnya sebelum ngaji ilmu tauhid, pasti dah ulama-ulama biasanya akan membawakan tentang hukum yang tiga. Mana? Hukum syarak, hukum akal, dan hukum adat. Tiga ni kita kena kuasai. Barulah kita akan dipermudahkan dalam belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu dah habis. Kemudian muka surat seterusnya. Tengok al-aqidatul islamiyah. Itu muqaddimah ni. Al-muqaddimah tu ni muqaddimah dipanggil. Bunyi dah aja, totak. Azan dulu deh. Azan dulu. Baru nak masuk ngaji dia tu.
Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyid hadhihi ad-da'wah at-tammah was-salat al-qa'imah ati sayyidina wa maulana Muhammadan al-wasiyah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita sambung pula tadi. Jadi dia kata mengandungi 4 masalah. Ini barangkali silap. Ini barangkali silap. Kerana hak dalam Arab dia kata watashtamilu ala salasi masailah, dan melengkapi mengandungi di atas 3 segala masalah. Jadi mukaddimah dia letak ni ada 3 soal jawab. Sini dia kata 4, padahal nanti kita gini tengok sing 1, sing 2, sing 3 ya, berapa 4 jadi la'alla sawabah. Kalau kita mengaji kita ni almarhum tutup guru kita nya semua sebut kalau kita tu silap cetak, kita jangan garis kita tu, kita buat bulat, lepas tu tulis tepi la'alla sawabah, mudah-mudahan yang betulnya 3. Dia gitu, bukan 4. Tu kenapa? Karena kita tengok hak Arab, naskah Arab. Tu pentingnya naskah asaliah Arab ni. Hak ni kalau kita duduk di tangan ibu-ibu ayah-ayah ni hak terjemah dah. Jadi barangkali silap cetak. Jadi watashtamilu ala thalathi masailah, mana melengkapi mengandungi di atas 3 segala masalah. Muqaddimah ni al-muqaddimatu muqaddimah ni dia akan buat 3 soal jawab. Pertama tengok sing. Sing tu isyarat kepada soal, sing tu isyarat kepada soal. Ma makna al-aqidatil islamiyyati? Apakah makna bagi akidah yang dibangsakan pada Islam? Apa akidah? Nah, akidah ni mufrad, jamaknya aqaid. Apa dia? Dia panggil aqdun, ikatan. Itu dipanggil aqad. Macam kita akad nikah, akad jual beli, akad nikah tu ikatan, ikat, sipu, simpulan, ikatan. Jadi akidah maknanya apa? Simpulan. Tu simpulan. Aqaid mana berapa banyak simpulan-simpulan. Gitu dah. Berapa banyak simpulan-simpulan. Tapi ulamanya menjadikan akidah ni sebagai alamun lil ghalabati, dia panggil alamun lil ghalabah, nama yang masyhur dia panggil. Satu ilmu yang membincangkan tentang perkara yang wajib dipegang di dalam hati kita, yang bersumber daripada dalil yang bangsa yakin, dia panggil min adillatil yakiniyah. Itu dia panggil akidah. Aqdun. Maknanya hak kita percaya tu iman, dia panggil percaya ni iman, mesti kena simpul. Mesti kena ikat. Maka sebab tu namanya aqaidul iman.
beberapa banyak simpulan-simpulan, ikatan-ikatan yang dibangsakan pada kepercayaan. Kepercayaan siapa? Yang daripada bangsa Islam. Kan orang Kristian ada pegangan dia, ada simpulan dia, ada kepercayaan dia. Orang Hindu, Buddha ada kepercayaan dia, ada simpulan dia, ada tu ni, simpulan bagi kepercayaan dia. Kita orang Islam ni ada simpulan bagi kepercayaan kita. Dia panggil akidah Islamiyah. Mana simpulan yang dibangsakan pada Islam. Itu hak Islam. Pegangan hak Islam, ikatan hak Islam. Tu. Apa makna dia? Tengok, jin jawab. Jin tu isyarat kepada jawab. Tu saya tu. Kenapa ya tu? Bila kata jin jawab, bukan jin Afrika atau jin mana ustaz? Pocong ke atau kopek lanjuk ke Pontianak ke Lansui ke hak mana so jawab? Bukan. Jin tu isyarat kepada jawab. Jawabnya al-aqidatul islamiyatu hiya al-umurul lati ya'taqiduha ahlul islami ayyajzimuna bisihhatiha. Itu dia katanya al-aqidatul islamiyah itu ialah al-umurul lati beberapa perkara ini, perkara-perkara allati ya'taqiduha, yang diiktikad, yang disimpulkan, yang dipacok dalam-dalam. Tu boleh nak buka dia? Itu ni. Yang dipercayai. Tu dia buat kurungnya tu nak tafsirkan makna i'tiqad. Pegangan. Padahal dia panggil apa? Orang panggil i'tiqad ni simpul. Nak simpul apa? Iman tu lah, kepercayaan kita tu. Ada orang percaya ke Tuhan, tapi dia 50-50. Maka adakah dia dipanggil berakidah, beriktikad? Tidak. Kufur, kafir. Ilmu ni dia tak terima melainkan yakin. Ilmu akidah tak terima melainkan yakin. Yakin itulah disebut oleh ulama dalam definisi ma'rifah, dia panggil. Kenal, mengenal ni ialah al-jazmul mutabiqu lil waqi'i nasyi'atun an dalilin. Itu. Jazam ni putus. Kinayah daripada yakin. Mala yahtamilun naqidha. Tak terima sebelah lawan bagi yakin. Apa sebelah lawan bagi yakin? Syak, zan dan waham. Ingat. Gapo dia syak? Syak kata ulamanya idrakut tarafain fil qalbi ala sawai. Mendapatkan dua tepi di dalam hati kita di atas bersamaan. Sama berat. Orang tu kata 50-50. Tanya Tuhan ada ke tak? Nak kata ada tak biasa jopok, nak kata tak ada, orang pakak kata ada belaka. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. 50-50. Mukmin kupu, kafir tu orang lagu tu. Kafir kalau etika lagu tu. Jangan ramai syak, tak terima. Ilmu ni mesti kena yakin. Gapo lagi lawan bagi yakin? Bagi jazam? Zon, dia panggil zon. Zon dengan waham ni dia saling orang panggil berdepek. Apa makna zon? Idrakut tarafain fil qalbi ala rajihi, mendapatkan dua tepi di dalam hati kita ni di atas yang berat. Maka waham tu yang ringan. Idrakut tarafain fil qalbi ala marjuhi, mendapatkan dua tepi dalam hati kita yang ringan. Itu contoh lagu mana? Dia pegang Tuhan ada, dia i'tikad Tuhan ada, dia tu orang panggil percaya Tuhan ada 80%. Contoh 20% dia i'tikad Tuhan tak ada. Maka dia panggil apa? Zon sebelah isbat, waham sebelah nafi. Ataupun 80% dia kata Tuhan tak ada, 20% kata boleh jadi ada ke, halu-halu 20%. Maka dia panggil apa? Zon sebelah nafi, waham ke sebelah isbat. Maka tiga tadi, syak, zon dan waham.
kufur wal iyadu billahi min dzalik. Nah, itu dah. Jadi ada Tuhan ada. Tuhan ada dah. Tahulah nak kata ada tok biasa jopok sehari-hari ni. Nak kata tak ada, ustaz tok guru duk mengajar Tuhan ada belaka. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau sama berat ada tak ada, syat. Kalau ada tu lebih berat daripada tak ada, mana zon sebelah isbat, waham sebelah nafi. Ataupun kuat tak ada daripada ada, maka waham kok sebelah zon kok sebelah nafi, waham kok sebelah isbat. Nah, itu lagu tu. Maka hak tu kafir belaka tu kafir. Tak sah tu. Tak sah iman. Walaupun IC dia tu tulis Islam. Walau mati di perkuburan Islam, tanah kubur Islam sekalipun, hakikatnya iman dia tidak sah. Ini penting ni. Penting sangat. Bapa mesti kena yakin al-jazmu putuh. Pas benda kita putuh tu pula mesti mutabaqatul lil waqi'i, muwafiqatul lil haqqi, mu'taqadat. Di mana benda-benda hak kita siput pada kepercayaan kita tu mestilah kena ngagapo Tuhan nak. Hak Tuhan suruh, hak dalam ilmu Tuhan, ma fi ilmillah au ma fi lauhil mahfuzi. Kena betul. Kalau semata-mata putuh tapi tak kena, orang tak panggil beriman, tak panggil makrifat. Mana contoh? Seperti orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristian. Yakin tak Tuhan tiga? Yakin? Ataupun Tuhan itu salah satu daripada tiga? Ataupun Isa tu anak Tuhan? Ataupun Isa tu sifat ilmu Tuhan hak cabut daripada zat Tuhan? Yakin tak? Dan dia banyak mazhab agak bahawa Kristian ni. Yakin? Yakin? Jazam putuh. Sanggup pergi salib? Sanggup pergi? Tuan lama mana pergi salib tu? Betul tak? Kenapa? Yakin. Tapi benda hak dia yakin mu'taqadat, benda hak dia pergi yakin putuh tadi tu tidak kena dengan hak realiti sungguh. Ghairu mutabiq. Maka tidak dipanggil iman, tak panggil makrifat. Makrifat mesti benda hak kita yakin putuh tadi kena betul. Tuhan sesong ngerti. Tuhan ada ngerti. Tuhan tak serupa akan yang baru, tak serupa ngerti. Tuhan di zat dia ada sifat berkuasa, ada ngerti. Tak lemah ngerti. Tuhan ada di zat dia sifat penentu iradat. Ya ngerti. Fa'alul lima yurid, dia buat gapo dia nak, dia tak buat gapo dia tak kehendak. Dia fa'ilul mukhtar, dia buat dengan pilih. Bukan dengan tabiat dah. Batu hak tak berlaku banjir boleh banjir. Tu dia pilih, dia letus, dia kalah lagi. Tarikh ni sekian-sekian ni, tahun ni sekian hari ni banjir. Enggak dia buat, dia pilih. Dia nak dia buat gapo dia nak. Dia tak buat gapo dia tak mau. Dia tak nak. Begitu kan? Tu Tuhan, dia lepas. Dia tak tanya kita. Mana kalau hang bawa banjir di Shah Alam boleh tak? Demonstrasi pokok penduduk Shah Alam. Tuhan jangan buat. Kami tak semaya dah ni. Tuhan pun lembek. Allah tak boleh buat juga, hamba nak buat. Tuhan lah tu. Bukan Tuhan lah tu. Tuhan ni lepas, dia lepas sebut dah. Ghani mutlak. Fa'alul lima yurid, fa'ilul mukhtar. Dia buat apa dia nak? Dia aku nak lipat bumi, aku lipat. Dia aku nak banjir, aku banjir. Aku nak kemarah. Aku nak ikut dia. Ngaya Tuhan. Tu Tuhan dia panggil. Lepas semua serbi. Kita tak boleh soal Tuhan. Tak boleh cakap pinggir ke mana Tuhan. Tukar dah tu. Dia pula Tuhan. Tuhan jadi makhluk dia pula. Dia toleh. La yus'alu amma wa hum yus'alun. Mu tak ada hak tanya Tuhan. Mu tu akhir ditanya. Tika mu jatuh dalam maksiat gapo buat? Tika mu aku nikmat gapo buat? Tika mu jatuh dalam ibadat gapo buat? Tika mu aku jatuh dalam susah payah apa buat? Kita kena tanya. Bukan kita, Tuhan mana ini? Mana Tuhan? Mana tak nyelapat Tuhan ngaku lah jawab dia. Itu lagu tu. Baik, habis. Tu. Gapo hak kita yakin putuh, yakin jazam tadi tu mesti kena dengan gapo hak realiti sungguh. Hak ma fi ilmillah au ma fi lauhil mahfuz. Hal keadaan yakin kita tadi tu, jazam putuh kita tadi tu nasyiatun anid dalilin, mesti hasil daripada dalil. Tu tak boleh tanya Tuhan ada mungkin mana? Mesti Tuhan ada. Tak ada Tuhan. Tentu tidak. Mu tahu di mana dalil mana? Tu guru ngajar gitu belaka.
Jadi dia ikut tok guru dia panggil muqallid apa? Pak tu orang mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Ikut mulut orang lain dari kerana asabiyah ta'assub tanpa mengetahui dalil. Nah, tahu di mana Tuhan ada? Tuhan sedia. Tuhan kekal, Tuhan tak binasa, Tuhan tak serupa akan baru, Tuhan esa tak berbilang. Tok guru ngajar gitu belaka, apa duduk soal? Oh, siap. Kalau tok guru ngajar Tuhan ada pula? Oh, tak ada pula Tuhan. Oh, tak ada. Ikut tok guru lah gitu. Sebab tu kata setengah ulama iman muqallid tak sah. Kafir lagi. Tu bahaya tu. Tapi kau tu mujurnya marjuhun lemah. Mujur kau tu lemah. Muqallid mana? Muqallid yang yakin tu. Kalau muqallid pak tu mulut orang lain tapi duk main 50-50, hak tu sepakat ulama kafir. Hak ni yakin sungguh. Cukak aku Tuhan ada, Tuhan dia, Tuhan kekal, Nabi Muhammad Rasulullah. Semaya wajib, zina haram. Yakin. Contoh ni contoh. Dalil tu guru ngajar. Ya tu guru di sini. Kau aku yakin. Tu yakin. Kata setengah ulama qaul yang lemah, dhaif, marjuh. Iman dia tak sah, kafir lagi. Muju qaul yang rajih kata iman dia sah dah, akidah dia sahih dah, tapi fasik berdosa. Sebab apa? Sebab dia tinggal mengaji, tinggal mikir. Kalau dia tu ahli nazar, ahli pada fikir. Dalilnya mana Tuhan sebut dalam Quran? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah Taala ayat berkata oleh anak ke Sa'id dalam suratul Mulk. Wa qalu berkata oleh mereka itu puak-puak ashabus sa'ir, penghuni neraka Sa'ir. Tak kata lagi lah ni. Nanti masih ngakon kata. Kata mana? Lau kunna, jikalau mula kita adalah kita di dunia mula. Lau kunna ai fid dunya. Kalulah mula kita di dunia dulu. Nasma'u, dengar tok guru ngajar. Sebab tu ilmu ni kena taklid juga. Awal-awal kena dengar. Tok guru ajar cara mikir. Jangan mikir sendiri, jangan. Man akhazal ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Siapa yang ambil ilmu akidah daripada kitab semata-mata, beli kitab juga pakai nyengeng, pakai kekeng depan TV, bila tengok Industri bila baca gitu. Ngangol bila tengok Industri bila pergi boleh ya ambo boleh pandai jawi ya sedap ni. Man akhazal ilmal aqaidi min kutubin bila syaikhin, siapa yang ambil ilmu akidah daripada kitab semata-mata tanpa tok guru. Kalau tak ngaji macam kita ngaji, lepas tu beli buku nak tambah-tambah. Tu tak apa. Jangan langsung tak boleh baca. Jangan baca, nanti ngajinya syaitan. Jangan gitu. Tok guru tu syarat nak dapat ilmu, irsyadu ustazin, petunjuk guru ustaz. Tapi untuk lebih tahqiq lain daripada kita mengajar tok guru, kita tambah pula bacaan. Tambah pula bacaan. Supaya ilmu yang kita dapat tu lebih kuat, lebih tahqiq. Gitu. Jangan langsung tak baca. Saya takut nak baca sebelah ni. Saya baca ni sebab hak yang ngaji ya. Bacalah, tapi kena berguru. Begitu. Siapa yang ambil ilmu tauhid, ilmu aqaid daripada kitab semata-mata tanpa guru langsung, maka dakhalat fi qalbihi al-awhamu, masuk dalam hati perut pedar dia segala waham-waham, sengka-sengka, perasa gini kok siap. Ni bahaya. Tu bahaya. Maka nasma'u, kena dengar dulu, kena ngaji. Tu kata dalil mesti ada Allah. Dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti ada Allah. Tentu tidak tiada Allah. Mesti ada Tuhan. Tentu tidak tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan tak terima dengan kepala otak kita. Tak boleh nak terima langsung dengan kepala otak kita. Dalilnya apa? Baru alam ini. Baru alam ni. Apa? Fikir. Al-alamu hadisun. Bermula alam ini baru. Wa kullu hadisin al-alamu mutaghayyirun. Gitu. Bermula alam ni berubah dah alam. Berubah pagi petang siang malam hujan malam apa semua berubah. Bukan duk hujan semua purak selok kita ni. Kalau hujan tak berhenti kan. Kau tu langsung apa keras tak ada air pula kat ni. Lepas tu berubah
hujan, kemarau, panas, salji, nanti ubah-ubah. Tak usah kata anda kita berubah dah. Berubah kita ni. Orang jumpa baby tepi jalan, walaiyazubillah, orang lepas buat bayi. Dia ambil jaga 40 tahun. Baby lagi tak? Baby lagi. Umur berapa baby ni? Umur 40 dah. Baby lagi. 40 tu bukan baby, dah bapak tok baby dia orang panggil dia ni. Ha. Nah, berubah dah. Berubah. Walau kita tak tahu surat beranak dia beranak tarikh bila pun kita tahu. Bayi ni baru. Berapa? Berubah tak? Berubah. Kita mula lahir perut mak mula gini dah. Pecah perut mak kita lagi ni dah. Ha? Ustaz Azhar lahir mula pakai ada dah. Pakai dah sebenarnya. Pakai dah ni. Lahir perut mak pakai dah dah. Hei, diam dah siapa tu iman? Pakai sebenarnya dah tu iman. Tak lagi dia ni. Mana lahir perut mak pakai sebenarnya klik-klik kejut mak. Nah, bangun-bangun cacah. Anak pupa ni pakai sebenarnya ke Elia Wasyok mana? Nah sini. Tak ada pakai spek. Pala ni pakai spek. Berubah tak? Berubah. Sifat pelihak kita hak tak nampak jauh, nah nampak hak dekat-dekat lama-lama kau jauh nampak, lama-lama jauh-jauh tak nampak pula dah hak jauh dekat apa gabung lama-lama tu email mula tidak pakai spek pakai spek ustaz lo ni tak tahu jadi jelas balik pakai kerok kok ya pakai kerok tengok berubah tak berubah sifat pelihak kita tu ada panggil baru tu sifat pendengar ikut itu baru tu. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, tiap-tiap benda berubah tu baru, maka dapatlah natijahnya alamu hadisun, alam ni baru. Sebab apa baru? Sebab ia berubah, tiap-tiap benda berubah tu baru. Nah, wa kullu hadisin, tiap-tiap benda baru, fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak, mesti ada yang menjadikan dia, yang membaharukan dia. Tak ke baru dengan sendiri. Tahi lembu, tak ada lembu berok. Tak ke mamak pergi berok tu tahi lembu. Tentu dah kalau tahi lembu hak berok lagu tu. Tak ke ada asar, tak ada muasir. Lagu tu. Nah, tu tok gua ajar gitu dulu. Kita kelik karen mikir sendirilah duk kedai kopi, kau minum air kopi, cari kopi. Tak ke kopi ni habis tak ada orang minum. Tentu dah ada orang minum, ada asar, ada muasir. Ala pergi minum tak ke tak ada yang tu fikir. Hak tu hak minum kopi saja, hak perokok pula fikir, boleh seokok tu boleh pahala kalau memikir. Bukan seokok tu boleh pahala, memikir tu boleh pahala. Kapak putih muisat tu tak ada risah. Begitu tiap-tiap ada asar, ada kesan, tentu ada muasir. Itu nasi habis makan kau bini tanya. Dah. Sudah, siapa makan? Hatu gitu. Hatu muasir kau. Contohlah tu. Tentu dah ada muasir. Tiap-tiap kesan tentu ada yang memberi kesan. Gitu. Habis itu. Jadi pegangan, simpulan, ikatan yang dibangsa pada Islam tu ialah perkara-perkara yang diiktikad, mana yang dipegangi, yang disimpul mati dalam hati, simpul mati, pacok. Itu. Tak cabut dah. Itu yang dipercayai oleh siapa? Ahlul Islami, oleh orang-orang Islam. Ay yajzimuna bi sihhatiha, yakni dengan jazam. Dengan mana jazam tadi? Putus itu mana jazam? Dengan jazamnya, yakni dengan kepercayaan nisbati. Ini bahasa baru dia kan ni. Mana putus. Tu kalau orang mari gak nak ubah tak boleh ubah. Tu putus. Yakin. Tapi nasyiatun anid dalil nasyiatun an dalil. Mestilah benda hak kita yakin, mu'taqadat, benda hak kita pegang putus tadi tu hasil daripada dalil. Kalau tidak jadi muqallid. Maka sebab tu Quran sebut nasma'u, kalaulah mula di dunia kita nasma'u dengar. Kena dengar dulu, kena ngaji dulu. Au naqilu. Kemudian kena mikir. Jangan ngaji tutup kitab ke apa tu balik kekeng depan TV tengok Industri senyap. Suruh mikir sabuk pala dah tu ni. Jangan. Lepas ngaji kena mikir. Barulah kita nampak. Betul sungguh Tuhan mesti ada. Tak ada Tuhan tentu tidak. Dalilnya baru alam ini. Gitu. Hatta kalau tok guru hang ngajar kita tu mari tukar balik. Tok guru hang ngajar ni sambung ngaji. Mana langit ketujuh? Bukan ngaji di Azhar Syarif. Tok, naik martabat pelangit ketujuh ngaji. Lama ngaji. 7 tahun pelangit ketujuh. Turun-turun ngajar pula di masjid. Apa ni? Masjid apa ni? Jami' Al-Hasanah ni dah. Ngajar pula.
Orang buat mengajar mula tak betul tu email Ustaz Azhawi tak betul. Tuhan ni tak ada macam tu. Tuhan ni dua, Tuhan ni sejuta. Semua tak boleh makan. Ngaruk Ustaz ni. Nah, tak boleh Tuhan. Tu barulah orang panggil betul-betul mukmin, bukan duk turun mulut turun. Kalau turun mulut turun itu turun kamu ngaji pak langit 7 turun balik. Kamu ngajar mula salah. Tuhan ni 3, bukan se. Lepas tu kalau hak mukallid tak memikir pada lain. Ya ke ustaz? Mujulah ustaz mengoyak 3 pula dah Tuhan. Habis kapung pergi Tuhan 3 pula. Ustaz sambung ngaji pula. Mana pula? Patak bumi. Tadi atas langit. Patak bumi tu. Bawah tu. Labih ke-7 pak ke bumi. Ni pak ke bumi tu mengaji. 7 tahun mengaji ke bumi ke-7. Naik-naik ayat. Tuhan bukan 3, sejuta. Allah banyak pula dah ustaz weh. Sejuta lah. Sejuta pula. Sejuta pakai pergi habis oleh kapur. Tuhan sejuta bukan 3, salah mula. Tu dipanggil muqallid. Orang yang betul-betul mukmin makrifat dah lagu tu. Dah dia pergi kemah dah dalil. Marilah tok guru hak tolak walau sekalipun hak mengajar ubah balik dia kelawan. Tak betul tu. Dalil jelas dah. Tu dah lagu tu bukan duk hanggo haid lah. Bukan. Habis itu kemudian soalan yang keduanya dia kata ma ma'nal islami, apakah makna Islam? Gapo makna Islam ni? Kita kan berahi ke Islam ni kopi cak Islam, NGO pun Islam, parti pun Islam. Gapo dia Islam ni? To be continue. Wallahu a'lam. Tak ada banyak lah ni pukul 9 lebih lah mengajar pondok. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin ibu-ibu ayah-ayah semua, untuk perkembangan pondok kita tu alhamdulillah